Hai semua, okey, kita sambung untuk video kali ini. Nota menyelesaikan sistem persamaan linear dalam 3 boleh ubah. So nota sebelum ni awak belajar macam mana awak nak bina satu persamaan linear dan juga macam mana nak detect adakah persamaan linear tu adalah persamaan yang diberi tu persamaan linear. So untuk kali ni awak nak menyelesaikan satu sistem tu. Adakah dia boleh diselesaikan? Okey, so dia ada 3 kat sini, iaitu penyelesaian sistem persamaan linear dalam 3 boleh ubah ni. Mungkin jadi dia ada satu penyelesaian, boleh jadi penyelesaian tak terhingga ataupun tiada penyelesaian. Okey, so kalau kat sini kalau dapat satu penyelesaian ni satah-satah bersilang hanya pada satu titik sahaja. Kalau penyelesaian tak terhingga ni satah-satah bersilang pada satu garis lurus. So banyak jawapan lah, sebab tu tak terhingga. Kalau tiada persamaan, satah-satah tidak bersilang pada mana-mana titik. So untuk yang ni cikgu showkan awak tengoklah ni kan, yang dekat dalam buku teks awal tu, kalau muka surat sini, muka surat apa sekejap. Muka surat 72 tu dia ada satu link kan untuk pergi tengok. So mungkin awak scan kod tu, awak tengok gambar, so faham sikit lah macam mana dia cakap ni pasal satu poin ke dia bersilang pada satu garis ataupun tak ada. Okay, so untuk video ni cikgu Syu just tunjuk peniraan je. Okay, sebab cikgu Syu tak pandai ke gambar, so better awak pergi kat kod lah. Okay, sistem persamaan linear dalam 3 boleh ubah boleh diselesaikan dengan mencari. Okay, kita mencari nilai-nilai boleh ubah yang memuaskan ketiga-tiga persamaan linear itu. So kaedah yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dalam 3 boleh ubah ialah kaedah penghapusan atau pergantian. So langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dalam 3 boleh ubah dengan menggunakan kaedah penghapusan dan pergantian adalah serupa dengan kaedah penyelesaian persamaan serentak dalam 2 boleh ubah. So dia sama juga kalau cara nak menyelesaikan persamaan serentak, kalau nak cari nilai X dengan Y kan, sama juga dengan yang ni. Tapi kalau untuk 3 persamaan ni, 3 boleh ubah ni, dia ada cara tambah sikit lah. So kita tengok cara dia. Tengok contoh 2. Contoh 2 ni, selesaikan sistem persamaan linear yang berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan. So kaedah penghapusan ni, kita hapuskan salah satu pemboleh ubah ni, antara awak nak buang X ke Y ke Z. Okay, and then biasanya pemilihan tu bergantung pada awak lah. Tapi selalunya kita akan tengok yang mana senang untuk buang. So dekat sini kalau tengok dia punya nota ni, dia pilih membuang X. Okay, darabkan persamaan 2 dengan 2 supaya boleh ubah X mempunyai perkalian sama. So mula-mula dia pilih persamaan yang pertama dengan yang kedua ni. Okay, bila dia nak buang X, kita kena samakan yang pemboleh depan ni. Okay, so sekarang ni yang ni 4, yang ni 2. So yang persamaan kedua ni kita darab semua dengan 2 supaya dekat X ni jadi 4. So 2 darab 2 dapat 4X. Okay, 2 darab 1 ni dapat 2Y, dan 2 darab 3 adalah 6, dan 2 darab 0 masih lagi kosong. Okay, so dari sini, cikgu salin kat sini, 4X tolak 3Y tambah Z sama dengan 10. Ni persamaan pertama. Okay, lepas tu persamaan yang didarabkan dengan 2 ni, persamaan ketiga, iaitu 4X tambah 2Y tambah 6Z sama dengan kosong. Dia nak buang X, so jadi kita tolak. Sebab 4X tolak 4X kosong. Okay, lepas tu negatif 3Y tolak 2Y, kita dapat negatif 5Y. Okay, Z tolak 6Z dapat negatif 5Z sama dengan negatif 10 tolak kosong dapat negatif 10. Okay, kalau kat sini awak nampak dia positif kan, so maksudnya ditukarkan kepada positif, semua ni dah dengan negatif. So negatif positif Y tambah positif, okay, semua positif lah. Lepas tu dapat yang persamaan yang keempat.
Okay, so sekarang ni kita dah buang X yang ni. Sekarang ni kita pilih lagi dua persamaan. So kita untuk kat sini dia pilih persamaan yang ni, yang kedua dengan yang ketiga pula. Tapi tak bolehlah guna yang persamaan yang sama ni tadi kan. Sebab kalau sama dapat jawapan sama lah. So kita pilih lagi yang lain. So bila dah pilih dua ni, dia nak buang. Okay, masa kita kena buang X. Sebab yang pertama tadi kita dah buang X. Kita tak boleh lah nak buang yang lain. Oh ni apa ni, set kan, sorry, typing error. Okay, lepas tu untuk yang ni dipilih persamaan kedua dengan yang ketiga. So dekat sini dia darabkan yang ni 2 supaya dapat sama yang ni. Sebab ni 2 kan. So darabkan persamaan 6 dengan 2 supaya pemboleh X mempunyai perkali yang sama. Okay, so bila darab dengan 2, so yang ni kita salin dulu. Persamaan 3 tu, persamaan 5 ni, 3 sek sama kosong. So kalau yang ni darab dengan 2, so dapat negatif 2X tolak tak 2 je kan. So ditambah 2 dan 2 4Y tolak 10Z sama dengan 34. So sekarang ni dekat sini ada negatif. So kita kena tambah dekat sini. Sebab 2X tambah negatif 2X, maksudnya kita tolak. Sebab kosong lah. Kalau kita letak tolak kat sini, nanti dia akan jadi 4X. So tak terbuang lah X tu. So kita pilih tambah kat sini. So Y tambah 4Y dapat 5Y. 3 tolak 10 dapat 7Z. 0 tambah 34 dapat 34. Okay, sebab tu dapat yang ni. Okay, lepas tu dia tolak lagi 4. Okay, persamaan ni dengan 8 tu. Maksudnya 5Y tambah 5Z sama dengan 10. Dan yang ni 5Y tolak 7Z sama dengan 34. So dia tolak kan, sebab 5Y tolak 5Y kosong. So 5 tolak negatif 7 maksudnya tambah. So 5 tambah 7 dapat 12Z. Okay, lepas tu 10 tolak 34 dapat negatif 24. So kita bahagilah negatif 24 bahagi 12 dapat negatif 2. So kita dapatlah Z ni negatif 2. So bila kita dapat Z negatif 2, kita boleh masukkan ke dalam persamaan. Yang ni dia kata masuk yang ke-8. Okay, tak kisah nak masuk yang ke-4 ke ataupun ke-8, sama je jawapan dia nanti. So yang nota ni dipilih masuk ke-8. So jadi 5Y, okay ni kan, so 5Y, so 5Y tolak 7. Okay, untuk Z digantikan negatif 2 sama dengan 34. Okay, lepas tu yang ni 7 darab 2 14. Sebab negatif di positif lah. Okay, lepas tu 14 pindah sana jadi tolak kan, jadi 20. Lepas tu Y dapat 4. Okay, so bila Y dapat 4, Z dapat negatif 2, kita nak cari X. So bila nak cari X, tak kisahlah nak masuk persamaan 1 ke 2 ke 3, tak kisah. Sama je jawapan dia. So untuk yang nota ni dia masukkan yang pertama kan. So 4X tolak 3. So Y ni digantikan 4 tambah negatif 2 ni sebab digantikan Z. Okay, lepas tu selesaikan, dia akan dapat X sama dengan 1. So inilah jawapan dia. So nanti kita tengok latihan untuk jalan kerja yang lebih jelas lah. So yang ni Cikgu Syu tunjuk berdasarkan nota ni. Okay, so ini cara kita nak menggunakan kaedah penghapusan. Contoh 3. Okay, yang ni dia menggunakan kaedah pergantian. Tadi kaedah penghapusan, yang ni digunakan kaedah pergantian. Okay, selesaikan sistem persamaan linear yang berikut dengan menggunakan kaedah pergantian. Okay, so untuk yang ni, daripada 1, Z sama dengan, okay, so dia pindahkan yang X dengan Y ni. Okay, 3X tolak Y tolak Z sama dengan negatif 20. So dia nak Z saja. So bila nak Z saja, maksudnya 3X tolak Y tambah 120 sama dengan Z. Kita pindahkan kan. So kita lepas balik, salin balik je. So kita ungkapkanlah Z saja. Lepas tu gantikan yang kita dapat ni, nombor 4 ni. Okay, ni 1, 2, 3. So ni 4 ke dalam nombor 2. Okay,
sebab awak guna yang ni untuk ganti, awak masuk ke dalam 2 ni. So masuk ke dalam 2, jadi Y, okay, Y tolak 2 kan. Z ni awak gantikan yang awak dapat tadi. Lepas tu kembangkanlah satu-satu dan awak selesaikan, awak dapat yang ni. Y sama dengan 90 tambah 2X. Okay, lepas tu gantikan pula yang 4 ni, Z ni ke dalam dan okay, gantikan 4 dan 5 ke dalam 3. Okay, sebab awak nak dapat nilai X saja, jadi gantikan Y, lepas tu gantikan Z. Sebab kat sini kan X tambah Y tambah Z sama dengan 180. So Y ni awak gantikan yang ni. Okay, lepas tu Z ni awak gantikan yang ni, sama dengan 180. Lepas tu awak kembangkanlah. So awak akan dapatlah X sama dengan 15. Okay, lepas awak dapat X sama dengan 15, awak boleh masukkan ke dalam ni je untuk dapatkan nilai Y. And then awak gantikan Z 40. Di depan ni, sorry. Lepas tu dah gantikan ke dalam sama ni untuk dapatkan Z. Sebab awak dah dapat nilai X dengan Y tu, di mana X sama dengan 15, Y sama dengan 120. So dapatlah Z sama dengan 45. So untuk lebih jelas nanti Cikgu Syu akan explain untuk latihan lah, latihan diri. So yang tu Cikgu Syu tunjuk satu-satu. Untuk kali ni Cikgu Syu just tunjuk flow lah macam mana dapat jawapan ni. Okay, so inilah dia punya jawapan. So ni adalah kaedah penggantian. So tak kisahlah awak nak guna kaedah penghapusan ke, gantian ke, terpulang. Tapi kalau dalam exam dia minta guna kaedah tu, awak kena guna. Sebab kalau awak tak guna, tak dapat markah pula. Okay, so better lah awak tahu dua-dua kaedah. Okay, next tengok ada contoh. Contoh 4. So contoh 4 ni, okay, contoh 4 ni nak tunjuk yang tiada penyelesaian. Okay, selesaikan sistem persamaan linear yang berikut. Okay, so ada 3 persamaan, 1, 2, 3. Okay, oleh sebab persamaan 3 hanya mempunyai 2 pemboleh ubah sahaja, iaitu Y dan Z, maka pemboleh ubah X dalam persamaan 1 dan 2 perlu dihapuskan. So disebabkan dekat sini memang ada X dengan Y dengan Z je, so automatik kita kena buat X kat sini lah. Okay, tak boleh dah buang yang lain sebab tak boleh dah buang Y atau Z sebab kat sini memang ada Y dan Z. So cara nak buang, okay, untuk yang ni digunakan kaedah hapusan ni. So digunakan kaedah hapusan, yang ni didarabkan dengan 2 sebab nak samakan dengan yang ni. So dapat kat sini adalah 2X tolak 2Y tambah 6Z sama dengan 6. Okay, so digunakan kaedah penghapusan, tolak 6Z sama dengan 6. So yang ni kita tambah lah, sebab 2X tambah tolak 2X, so tolak lah kan. So negatif 2Y tambah 2Y pun kosong. Okay, 6 tolak 6, so kosong, ni mesti kosong. Jadi kosong tambah kosong tambah kosong dapat 12. Maksudnya tak ada pemboleh ubah pun, yang tinggal kosong sama dengan 12. So benda tak logik lah kan, dia kosong tak sama dengan 12. Jadi maka sistem persamaan linear ini tiada penyelesaian. Okay, so ni salah satu contoh soalan yang tiada penyelesaian. Tapi dalam exam selalunya dia bagi yang ada penyelesaian lah. Tapi kita pun kena alert lah kalau kok lah tiba soalan bagi macam ni kan. So jangan orang kata takut pula kan, sebab boleh jadi macam ni, maksudnya tiada penyelesaian. So next kita tengok punya. Sekarang ni kita tengok contoh 5. Sorry tadi laptop hang pula. Okay, untuk contoh 5 ni dia nak tunjuk contoh penyelesaian tak terhingga. Okay, so dia ada 3 persamaan. Okay, lepas tu dia pilih salah satu lah untuk hapuskan. So dekat sini pun dia hapuskan apa ni? Oh, dia hapuskan Z. Okay, so dia ambil persamaan yang pertama dengan kedua ni. So dia darab yang ni dengan 2 kan, sebab dia nak hapuskan Z.
So jadi 2 darab 3x dapat 6x tambah 10y tolak 4z sama dengan 26. Okay, lepas tu negatif 5x tolak 2y tolak 4z sama dengan 20. So nak buang z kita kena tambah kan, sebab negatif, lupa nak tutup. Sekejap. Okay, so tambah sebab negatif 4z tambah negatif 4z. Kena tolak, kena tolak ni negatif 4z tolak supaya negatif positif. So 4z tambah, tolak, tolak. So 6x tambah 5x jadi 11x. 10 tolak lagi 2, so 12 lah, ditambah 12. Ni dah kosong. 26 tolak 20 dapat 6. So dapat yang ni lah. Lepas tu dia selesaikan lagi yang ni. Dia nak buang satu lagi, dia ambil persamaan 1 dengan 3. So maksudnya persamaan yang ni dengan persamaan yang ni. So yang ni tak perlu nak tambah dah, tak perlu nak darab sebab dua-dua dah 2z. So maksudnya kita terus je cari, terus je buang x tu. Sekejap kita buang. Dengan 13 negatif 14x tolak 17y. So yang ni nak buang kita kena tambah lah sebab negatif 2x, negatif 2z tambah 2x kosong. So 3 tolak negatif 14 sudah dapat negatif 11x. 5 tolak 17 dapat negatif 12y. Negatif 2 tambah 2 so kosong. So 13 tolak 19 dapat negatif 6. So persamaan yang ni dengan yang ni kita selesaikan lah. So 11x tambah 12y sama dengan 6. So sekarang ni kalau awak tengok, contoh lah kita nak buang x, jadi kita kena tambah kat sini kan. So negatif 11 tambah 11 kosong. Sini kosong. So kita expect kita akan dapat y, tapi bila kita selesaikan yang y, negatif 12y tambah 12y pun dia pun kosong juga. So maksudnya kosong tambah kosong sama dengan negatif 6 tambah 6 pun kosong juga. So maksudnya dekat sini kosong sama dengan kosong. So kalau jumpa kosong sama dengan kosong, maksudnya ini adalah penyelesaian tak terhingga. Yang macam tadi tu yang tiada penyelesaian, dia macam dapat kosong tak sama dengan something, contoh 12 ke. So ni yang tiada penyelesaian. Kalau dapat kosong sama dengan kosong, ini adalah penyelesaian tak terhingga. So kalau dapat jawapan, selalunya awak akan dapat lah contoh y sama dengan 5 ke. So ni adalah penyelesaian je. So biasanya dekat soalan exam ke apa, dia akan bagi contoh soalan yang ada penyelesaian lah. Tapi awak kena tahu jugalah pasal penyelesaian tak terhingga dengan tiada penyelesaian, kod-kod lah nanti dia keluar kan. So kena tahu semua. So maaf kalau ada salah dekat sini. Sebenarnya cikgu sudah edit kali keberapa video ni, banyak salah. So kita jumpa lagi untuk next video. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk dapatkan notification video terbaru cikgu show. Terima kasih semua, bye.